Okey, jadi masing-masing cikgu dah mula rekod dah ni. Cikgu dah mula rekod. Cikgu nak masing-masing semua buka kamera. Yang dalam ni semua orang kena buka kamera. Jangan malu-malu dengan cikgu. Cikgu tak makan orang pun. Cikgu tak akan marah kalau kamu salah. Okey. Jadinya kita akan buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi suara cikgu jelas. Suara cikgu tak ada tersekat-sekat ke? Cikgu nak dengar sikit suara cikgu jelas ke? Jelas. Okey. Okey, baik. Hari ni cikgu akan teruskan lesson kita macam biasa. Nanti ada kawan-kawan yang baru nak masuk tu, nanti cikgu akan approve lah dia. Dia yang tengah WhatsApp cikgu tak boleh masuk, cikgu dah send link dah. Okey, jadi cikgu akan mulakan kelas kita. Cikgu share skrin. Okey, masing-masing boleh nampak ke skrin cikgu? Cikgu nak dengar suara sikit. Boleh. Okey. Okey, ini skrin cikgu. Okey, kalau whiteboard cikgu boleh nampak tak whiteboard cikgu? Boleh. Okey. Okey, jadi hari ni cikgu akan bagi tahu dulu. Okey, kita buka dulu kita punya kelas. Kita akan buka dulu kita punya kelas. Dengan apa yang kita nak kena belajar pada malam ni. Okey, siapa yang dah masuk kelas cikgu semalam, tu satu advantage. Itu satu kelebihan untuk dia. Cikgu harap dia akan mudah lagi untuk faham kelas kita pada malam ini. Okey, yang pertama sekali ini adalah tajuk kita. Tajuk kita di bawah bab 6. Iaitu tentang persamaan linear. Okey. Dalam bab 6 ni, cikgu nak semua orang salin. Semua orang salin yang cikgu tulis. Okey, dalam bab 6 ni dia bercakap tentang persamaan linear. Dia bercakap tentang persamaan linear. Bawah persamaan linear ni dia ada satu topik, iaitu dalam dua pemboleh ubah. Dalam dua pemboleh ubah. Persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Jadi itulah yang cikgu nak ajar malam ni. Itulah apa yang cikgu nak fokuskan malam ni. Okey. Jadi sebelum cikgu teruskan, cikgu nak kamu faham tau. Pemboleh ubah. Pemboleh ubah. Maksud pemboleh ubah tu adalah huruf. Adalah huruf. Kalaulah kita bercakap tentang 3x tambah 2 sama dengan 7. Okey, fokus kepada 3x tambah 2 sama dengan 7. Ada berapa huruf dekat sini? Cikgu nak soal kamu. Ada berapa huruf dekat sini? Okey, bagus. Dia ada satu sahaja huruf dekat sini, iaitu X. Satu sahaja huruf dekat sini. Jadi bila dia ada satu sahaja huruf, dekat sini kita panggil dia satu pemboleh ubah. Ini adalah satu pemboleh ubah. Tapi bila cikgu buat macam ni, 3x tambah 2y sama dengan 7. Okey, sekarang ni ada berapa huruf dekat bawah ni? Ada berapa huruf dekat persamaan kedua yang cikgu tunjuk ni? Ada 2 huruf. Jadi, betul. Okey, jadi dekat sini nombor 2 ni kita panggil dia 2 pemboleh ubah. Kita panggil dia 2 pemboleh ubah. Jadi kamu kena faham benda ni dulu. Kalau satu pemboleh ubah, maksudnya ada satu huruf. Maksudnya kamu nak kena cari huruf dekat sini adalah huruf X. Kamu nak kena cari berapa nilai X dia. Tetapi kalau 2 pemboleh ubah, dia ada 2 huruf. Maksud kamu dekat sini adalah kamu kena cari nilai X, kamu kena cari nilai Y. X tu sama dengan berapa?
Y tu sama dengan berapa. Jadi inilah yang kita nak belajar pada malam ini. Jelas ke? Jelas. Okey. Okey, bagus. Okey, jadi salin nota cikgu Okey. Okey. Kalau dua pemboleh ubah nak selesaikan dua pemboleh ubah ataupun cikgu cakap huruf. Nak selesaikan dua huruf ni iaitu X dengan Y, syarat wajib dia mesti kena ada dua persamaan. Barulah kamu boleh selesaikan dua pemboleh ubah tu. Kena ada dua persamaan. Tapi sebelum kita pergi jauh lagi. Bunyi jauh kan? Kita pergi jauh lagi, kita akan fokus sekejap. Cikgu ambil masa sedikit untuk kamu refresh balik kamu punya kekuatan dalam menyelesaikan satu pemboleh ubah. Boleh ke? Boleh. Okey. Jadi untuk pemboleh ubah, syarat dia ada 4 sahaja. Dia ada 4 sahaja. Dia nak tutup kamera tu, buka kamera. Okey, dia ada 4 sahaja pada malam ini. Cikgu nak fokuskan. Yang pertama adalah cara kamu buka kurungan. Okey. Kita akan proceed kepada cara kamu buka kurungan. Okey. Sekarang ni boleh tengok dekat depan. Cikgu nak pastikan kamu pandai cara buka kurungan. Okey, cikgu akan selesaikan soalan nombor 1. Cikgu akan selesaikan soalan nombor 1. Kamu tengok ni. 6. Cikgu tulis besar-besar. Cikgu tulis besar-besar supaya kamu tak buat silap nanti dekat kita punya tajuk. 6 dalam kurungan 1/5M. Apa maksud kurungan dekat sini? Kalau dalam matematik, apa maksud kurungan? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Okey, bagus. Kurungan, kena ingat sampailah kamu habis belajar. Maksudnya darab. Jadi, nombor dekat luar, darab dekat nombor dekat dalam. Nombor dekat luar, dia ada nombor 6 dekat sini. Maksudnya kita kena ambil nombor 6 tu, darabkan dengan semua nombor yang ada di dalam kurungan. Sampai sini jelas ke penjelasan cikgu? Jelas. Okey, bagus. Okey, jadi sekarang ni cikgu akan pergi slow-slow. Yang pertama cikgu bawa anak panah. Anak panah ni tandanya apa? Tandanya cikgu nak tunjuk apa darab apa. Tengok anak panah dia pergi menuju kepada 1. Nombor yang cikgu bulatkan adalah nombor 6. 6 darab 1. Kita kan kalkulator 6 darab 1. Dapat berapa 6 darab 1? Siapa boleh tolong cikgu? 6. Okey, pandai kita dapat 6. Yang kedua, dia tak selesai lagi sebab dia ada nombor yang kedua iaitu nombor 5M tu. Ambil 6 ni, bawa anak panah pergi kepada nombor yang lagi 1. 6 darab dengan ni 5 ke negatif 5? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Negatif 5. Negatif Ya, 5. dia adalah negatif 5. M tu jangan lupa salin. Ingat, setiap nombor ada simbol. Simbol dia di belakang nombor tu. Jadi 5 ni, dia punya simbol adalah negatif. Simbol ni negatif. Kalau 1 tu positif. Positif dia boleh salin. Boleh juga kalau tak nak salin. Betul. Tapi kalau negatif, wajib salin. Okey, sekarang 6 darab negatif 5 dapat berapa? Negatif 30. Pandai. Kita akan dapat negatif 30. M ni kena salin ke tak? M ni. Salin. Ya, kena salin. Sebab apa? Sebab sekarang ni kita punya soalan adalah 6 darab negatif 5M. Okey. Satu contoh yang cikgu tunjuk dekat depan ni, berdasarkan satu contoh yang cikgu tunjuk dekat depan ni, cikgu nak masing-masing cuba buat contoh
Cuba buat soalan yang berikutnya. Iaitu ini dia soalan yang berikutnya. Okey, masing-masing cuba buat. Cuba buat, lepas tu hantar dekat cikgu. Send dekat WhatsApp cikgu. Cikgu, yang tambah tu positif. Satu positif. Ya, dia positif. Oh, okey. Cikgu nak tanya kenapa bila kalkulator ada desimal kat akhir tu saya tak tahu saya tekan apa. Okey. Anik boleh dengar cikgu Anik? Boleh. Okey, Anik tekan mode. Tekan setup tu. Cuba tekan setup tu. Okey, cuba Anik tekan setup. Anik clear kan. Tekan setup sampai nampak button clear. Ada? Kalau tak ada tak apa. Nanti cikgu ajar Anik last. Cikgu ajar Anik last. Okey, nanti cikgu ajar Anik last. Tak apa, jangan risau. Hari ni kita tak ada pasal desimal. Okey, cikgu tunggu. Cikgu tunggu yang lain. Okey, pandai. Bagus. Senang je. Okey, cikgu bagi masa 1 minit lagi. 1 minit lagi. Boleh je cuba buat. Okey, bagus. Okey, Muhammad Anik. 12 tambah 9R. Betul. Bagus. Okey, Afikah Maisarah. Okey, pandai. 12 tambah 9R. Bagus. Okey. Hantar kat cikgu. Cikgu nak check. 12 tambah 9R. Kita kena letak tambah 9R tu. Kena letak tambah. Okey, cepat. Cikgu tolong Okey, pandai. 12 tambah 9R. Pandai. Okey, cikgu check pula. Talia. Okey, bagus. Betul. Okey, pandai. 12 tambah 9R. Betul. Okey, Ammar bin Zainuddin. Okey, betul. Okey, siap. Okey, pandai. Okey. Bagus. Okey, jadi dekat sini ada Okey, jadi cikgu akan proceed kepada cikgu punya penjelasan. Cikgu akan proceed kepada cikgu punya penjelasan. Okey, bagus. Ramai yang betul. Jadi, kita tengok kepada cara penjelasan dia. Kurungan maksudnya darab. Kurungan maksudnya darab. Apa darab apa? Nombor luar. Nombor luar dia nombor 3. Kamu bulatkan nombor 3 tu supaya kamu nampak apa nak darab dengan apa. Kamu ambil anak panah 3 ni pergi kepada 4. Lepas tu tulis dekat bawah dia. 3 darab 4. Masing-masing tolong cikgu 3 darab 4 dapat berapa? Cikgu terlupa ni. 12. Pandai. 12. 12. Okey, betul. 3 darab pula dengan 3R. Ada orang tak tahu lagi macam mana nak selesaikan. 3 darab 3 dapat berapa? 9. Bila kita dapat 9, kita kena ingat yang dalam kalkulator tu sebenarnya dia ada positif 9. R ni kena salin tak? Kena. Okey, kena salin. Ini cara kita buka kurungan. Ini adalah cara kita buka kurungan supaya kita jelas. Kita jelas tentang cara penyelesaian dia. Okey, kita test lagi sekali. Kita test soalan yang berikutnya. Cikgu buat pula simbol negatif. Cikgu nak tengok ada tak orang cuai dekat sini. Okey,
Cuba buat soalan nombor 2. Cuba buat soalan nombor 2. Cikgu nak tengok ada tak orang cuai dekat sini. Yang ni semua positif. Yang ini cikgu letak dia negatif kat sini. Okey. Cuba buat send dekat cikgu. Ingat, kita ni jumpa sekejap je. Habis 10.30 habis dah kelas kita minggu ni. Tapi cikgu tak nak sia-sia. Cikgu nak kamu cuba buat send dekat cikgu. Betul salah nombor 2. Yang pertama kita mencuba. Okey, selesaikan nombor 2 yang ni. Okey, semua kena cuba semua kena cuba. Okey, send dekat cikgu. Okey, bagus. Ya, betul. Bagus, ada yang dah send. Okey, bagus, pandai. Okey, cikgu tunggu yang lain. Okey. Ya, betul, pandai, bagus. Ada yang dah tersilap. Negatif darab negatif jadi positif. Okey, cepat buat. Dia yang tersilap lagi. Tersilap. Nanti cikgu tunjuk kat depan. Yang tersilap tu nanti cikgu tunjuk kat depan tau. Okey, lagi 1 minit cikgu bagi masa. Lagi 1 minit cikgu bagi masa. Jangan lupa tambah V. Lupa V. Okey, Afiqah Maisarah. Betul, bagus. Okey, betul, bagus. Okey, untuk Anik. Tersilap simbol. Okey. Barulah, betul. Okey, jadi habis dah masa. Cikgu nak masing-masing boleh tengok dekat depan cara menyelesaikan soalan nombor 2. Okey, tengah tengok ke? Cikgu nak dengar suara sikit masing-masing. Okey. Jadi sekarang ni kurungan maksudnya apa? Cikgu nak dengar sikit. Kurungan maksudnya? Darab. Okey, kurungan maksudnya darab. Nombor luar darab nombor dalam. Jadi kamu kena bulatkan nombor luar. Kalau kita tengok kepada nombor luar tu 2 ke negatif 2? Bagi tahu cikgu. Nombor 2 tu dekat luar tu yang cikgu bulatkan warna biru ni. Cikgu nak sebut macam mana? 2 ke negatif 2? Negatif 2. Negatif 2. Betul. Jadi sekarang ambil anak panah pergi kepada 1. Tulis. Bila kamu nak tulis dalam kalkulator jangan tulis 2. Tapi kamu kena tulis negatif 2. Itu cikgu nak highlight. Negatif 2 darab 1. Tekan kalkulator. Negatif 2 darab 1 dapat berapa? Negatif 2. Negatif 2. Kita dapat negatif 2. Ingat, negatif tu jangan tinggal. Negatif tu jangan tinggal. Kemudian bawa anak panah pergi kepada 5V. 5 ni dia punya simbol positif ke negatif? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Negatif. Okey, negatif. Jadi bila kamu nak tekan dalam kalkulator, kamu kena pastikan kamu tekan macam ni. Negatif 2 darab negatif 5. Okey, negatif 2 darab negatif 5. Tekan kalkulator dapat berapa?
10. Positif 10. Maksud 10 tu dalam keadaan positif ke negatif? Positif. Ha, Positif. bila cikgu tak dengar. Kalau dalam kalkulator dia tulis 10 sahaja, sebenarnya dia positif ke negatif? Positif. Okey, pandai. Sebenarnya dia dalam keadaan 10. Ini tak betul lagi soalan cikgu. Sebab apa? Jawapan cikgu tak betul lagi. Sebab apa? Siapa boleh bagi tahu cikgu kenapa tak betul lagi? Ada negatif. Ada V. Ya, ada V. Ingat, cikgu kena salin V tu. Cikgu kena salin V ni. Okey. Ini adalah cara membuka kurungan. Jelas ke yang cikgu tunjuk kat depan ni? Jelas. Okey. Okey. Seterusnya kita belajar slow. Kita refresh slow. Okey, cikgu nak kamu tengok dekat depan. Cikgu nak kamu tengok dekat depan. Kita akan pergi kepada level yang seterusnya. Sebelum kita pergi, jelas ke cara cikgu buat ajar buka kurungan ni? Boleh faham ke? Boleh. 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 Okey, kalau tak faham bagi tahu awal-awal Okey, jadi kita pergi kepada page yang seterusnya. Okey, kita akan pergi kepada page yang seterusnya, iaitu penyelesaian. Menyelesaikan satu pemala. 3x tambah 5 sama dengan negatif 10. Okey, 3x tambah 5 sama dengan negatif 10. Okey, bila kita dapat soalan ni, maksudnya cikgu nak suruh kamu cari x tu berapa. Cikgu nak suruh kamu cari x tu berapa. Okey, ingat tips daripada cikgu ni. Okey, tips yang pertama. Ni kamu kena salin tau Tips yang pertama adalah samakan sebutan serupa. Apa maksud samakan sebutan serupa? Sebutan serupa dekat sini maksudnya yang ada huruf X mesti duduk dengan yang ada huruf X. Yang tiada huruf X mesti duduk dengan tiada huruf X. Jadinya bila cikgu suruh kamu menyelesaikan soalan macam ni, bila kamu nampak soalan macam ni, kamu kena ingat, ini adalah dia punya langkah yang pertama, samakan sebutan serupa. Jadi yang ada huruf duduk belah kiri. Duduk belah kiri. Okey, salin. Yang nombor sahaja. Nombor sahaja duduk belah kanan. Okey, kejap. Ada kawan nak masuk. Okey, yang ada huruf duduk belah kiri. Yang tak ada huruf duduk belah kanan. Belah kanan. Macam mana kita nak tahu dia kanan ke kiri? Okey, cikgu ajar kamu tengok betul-betul. Ambil sama dengan ni, kita anggap sama dengan ni dia duduk tengah-tengah. Yang menghadap ke sini, kita ikut tangan kita. Yang ini kiri. Yang ini kanan. Ini adalah cara kita setkan yang mana kiri, yang mana kanan. Jelas ke? Jelas. Okey. Jadi, bila cikgu nak samakan sebutan, kamu tengok ni. Cikgu bulatkan sebutan yang sama. Sebutan yang sama iaitu nombor sahaja. Yang huruf. Huruf je. Okey, huruf. 3x tu dia ada kawan tak? Dia ada lagi tak yang sebutan serupa macam 3x tu? Dia ada. Dia tak ada. Jadi 3x sahaja. Okey, sekarang kita tengok kepada 5. Ni nombor sahaja. Jadi 5 ni dia ada geng dia iaitu 10. Okey, jadi tengok betul-betul. Sekarang cikgu nak kamu baca betul-betul maksud cikgu ni. Yang ada huruf duduk belah kiri. Yang nombor sahaja duduk belah kanan. Kamu ulang ni dalam hati kamu.
yang ada huruf duduk belah kiri. Maksudnya 3X ni dia dah dalam keadaan dia. Di tempat yang betul. Sebab apa? Sebab dia duduk dekat kiri dah. Jadi kamu tulis 3X. Sama dengan nombor sahaja belah kanan. Jadi nombor ni 5 ni. 5 ni duduk belah kiri. Kita nak alihkan ke kanan. Jadi kiri kena pindah ke kanan. Jadi negatif 10. Negatif 10 ni dah memang duduk belah kanan. Jadi kita tengok kepada 5 ni. 5 ni dia dalam keadaan positif ke negatif? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Positif. Positif. Okey. Positif pindah ke sebelah dia jadi? Negatif. Tak dengar. Positif pindah ke sebelah dia jadi? Negatif. Negatif. Kena ingat tu betul-betul. Kena ingat tu betul-betul. Jadi 3X sama dengan tekan kalkulator negatif 10, negatif 5. Kena ada kalkulator malam ni. Negatif 10, negatif 5 dapat berapa? Negatif 5. 15. Ya, negatif 15. Bila kamu nak tekan kalkulator, pastikan kamu includekan sekali dia punya simbol negatif. Jadi seterusnya kita nak selesaikan 3X ni. Kita nak selesaikan 3X ni. 3 dengan X. Huruf dengan nombor dia duduk kat sebelah-sebelah. Bila dia duduk sebelah-sebelah, maksudnya dia dalam keadaan darab. Darab, kita kena alihkan 3 ni. Sebab apa? Sebab kita nak X sahaja. Darab, pindah ke sebelah dia jadi? Bahagi. Bahagi. Iaitu kita kena buat dia dalam keadaan pecahan. Maksudnya negatif 15 per 3. Tekan kalkulator dapat berapa? 5. Negatif 5. Salah. Bukan 5. Negatif 5. Ya, negatif 5. Inilah jawapan dia. Ini adalah cara menyelesaikan. Cara menyelesaikan. Ingat, apa-apa yang nombor yang kita nak cari, kita kena ingat ni. Ini adalah step yang paling penting, iaitu samakan sebutan serupa. Okey. Dekat row contoh yang cikgu tunjuk ni, semua jelas ke macam mana cikgu dapat X sama dengan negatif 5? Jelas. Okey. Okey, bagus. Jadi, kalau jelas, cikgu nak masing-masing cuba selesaikan soalan yang cikgu bagi, yang cikgu petakkan ni. Rujuk contoh yang cikgu tunjuk dekat sini. Cuba buat ni, 2X tambah 10 sama dengan 30. Rujuk contoh cikgu bagi yang ini. Kalau ada soalan, tanya je cikgu. Okey. Ni malam ni masing-masing dah makan ke belum ni? Baru makan. Okey, cikgu bagi masa. Okey, kamu kena pandai dulu cari satu ni. Kena pandai dulu cara nak cari ni. Baru cikgu teruskan. Slow. Yang lain. Buka kamera. Okey, bagus. Ada yang dah dapat buat. Okey, siapa yang nama ni? Lupa. Okey, bagus. Alhamdulillah. Dapat buat. Cikgu suka. Okey. Betul. Bagus. Dapat buat. Okey, bagus. Jelas. Okey, pandai. Cikgu. Ni.
Cikgu nak tanya positif 5 tu kenapa jadi negatif ya? Yang kecil kat depan, yang besar kat belakang. Okey, positif 5. Ada kawan kamu tanya. Positif 5. Kalau kita nak pindahkan dia daripada kiri, ni belah kiri. Kita nak pindahkan dia duduk belah kanan, dia tak boleh jadi positif balik. Dia kena jadi negatif. Dia kena jadi negatif. Susunan dia tak kisah. Susunan tu tak kisah. Kalau kamu tulis negatif 5 dekat depan, negatif 10 dekat belakang, kamu tekan kalkulator, jawapan dia sama juga. Cumanya kamu kena ingat rules dia. Dia punya peraturan. Bila positif 5 pindah, dia langkah persamaan sama dengan ni, positif ni dia akan jadi negatif. Okey, moga terjawab. Moga terjawab. Dia tak kisah dia depan ke belakang. Okey. Ada yang tersilap juga. Simbol, dia tersilap simbol. Ni 30 bukan negatif 30. Okey, lagi 1 minit cikgu bagi masa untuk kamu. Okey, Anik Amirullah, betul, bagus. Okey, ada salah. Okey. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu akan ajar kamu cara menyelesaikan. Okey, betul Afikah. Bagus. Okey, jadi kita akan selesaikan soalan ni dekat depan. Kamu boleh tengok cara cikgu nak selesaikan. Bagus, betul. Sorry. Ni ada yang ramai yang barusan ni. Bagus, betul. Okey. Okey, ramai yang betul bagus. Ada lebih kurang 15 ke 17 orang sen. Okey, jadi masing-masing sebelum cikgu teruskan ni, boleh nampak ke, boleh dengar ke cikgu tunjuk ni? Suara cikgu jelas ke? Jelas. Okey, sekarang 2x tambah 10 sama dengan 30. Kita punya objektif adalah kita nak cari x ni berapa. Sampai situ jelas ke? Jelas. Okey. Okey, kita tengok tips yang pertama, tips dekat atas tu. Cuba baca. Samakan sebutan serupa yang ada huruf duduk belah kiri. Sebelum kita nak samakan sebutan serupa, cikgu nak bulatkan. 2x. 2x ada tak lagi yang sebutan serupa macam 2x tu? Ada tak? Tak ada. Kenapa tak ada? Sebab ada satu je. Ya, sebab dia ada seorang je. Dia je yang ada X. Sekarang, kita samakan 10 dengan 30. Kenapa cikgu cakap 10 dengan 30 ni dikira sebagai sebutan yang serupa? Sebab dua-dua tak ada huruf. Ya, sebab dua-dua tak ada huruf. Maksudnya, dua-dua ni dalam keadaan nombor sahaja. Sampai situ jelas ke? Jelas. Okey, sekarang kita tengok kepada tips cikgu. Yang ada huruf duduk belah kiri. Mana kiri dia? Ini persamaan sama dengan ni, yang ini duduk kiri. Yang ini persamaan sama dengan ni, ini adalah kanan. Kita ambil tangan kita, yang ke sini kiri, yang ke sana kanan. Jadi kalau ada huruf duduk belah kiri, maksudnya 2x ni dah memang duduk dekat kiri. Jadi kita tulis 2x. Sama dengan 30. 30 tu dia dah memang duduk belah kanan. 30 ni dah memang duduk belah kanan. Jadi 30 ni kamu turunkan je dia ke bawah. Dia tak ada perubahan simbol. Yang ada perubahan simbol dekat sini adalah apabila kamu nak mengalihkan, kamu nak gerakkan 10 ni daripada kiri. Dia duduk dekat kiri tau sekarang ni. Dia nak gerak daripada kiri untuk dipindahkan ke kanan. Jadi maksudnya 10 ni kita kena bawa pindah dia. Jadi bila kita bawa dia pindah, kamu kena ingat positif. Bila dipindahkan ke sebelah,
dia jadi negatif. Ni 10 ni positif. Pindah ke sebelah, dia jadi negatif 10. Itu cara dia pindah. Bukan 30 tu jadi negatif 30. Tak, 30 tu dia tetap 30 sebab apa? Sebab kita tak alihkan 30 tu. 30 tu still duduk dekat kanan. Yang kita nak kena alih adalah 10. Sebab apa kita nak kena alih? Tengok syarat dia. Nombor sahaja kita kena pastikan dia duduk belah kanan. Jadi 10 ni duduk belah kiri. Kita nak. Kita kena alihkan dia duduk belah kanan. Jadi bila kita alihkan dia positif jadi negatif. Sampai sini. Jelas ke yang cikgu tunjuk kat depan ni? Jelas. Okey. Jadi bila dia dah sama, dia boleh diselesaikan. 2x ni dia single. Jadi kita boleh tulis terus 30 tolak 10. Tekan kalkulator dapat berapa? 30 tolak 10. 20. Kita dapat 20. Betul. Jadi bila bagus, kita pergi kepada step yang seterusnya. Nombor ni nombor 2 dengan huruf ini X. Bila dia duduk dekat sebelah-sebelah, maksudnya dia dalam keadaan apa? Maksudnya dia dalam keadaan apa? Darab. Betul. Nombor dengan huruf bila duduk dekat sebelah-sebelah dia dalam keadaan darab. Darab pindah ke sebelah dia akan jadi bahagi. Ni cikgu buat. Per masuk cikgu ni adalah dalam keadaan bahagi. Jadi 20 per 2 dapat berapa 20 per 2? 10. Iya, kita akan dapat dia 20 bahagi dengan 2 ataupun 20 per 2 kamu akan dapat dia 10. Inilah jawapan dia. Ini adalah cara kita nak cari soalan dia. Okey. Okey, siapa-siapa yang salah tu cuba salin balik. Salin balik apa yang cikgu ajar ni. Okey, berdasarkan apa yang cikgu tunjuk dekat depan ni jelas ke? Jelas. Jelas. Okey, cikgu harap jelas Okey, sekarang ni kita pergi kepada level yang seterusnya. Kita pergi kepada level yang seterusnya. Yang tak dapat soalan ni salin. Salin sebagai pembetulan. Okey, level yang seterusnya cikgu tambahkan kurungan. Okey, masing-masing boleh tengok ni. Cikgu akan tunjukkan dulu sebelum kamu buat macam biasa. 2x tambah 2, 5 x tambah 3 sama dengan 2, 10, 12, 6. Lepas tu cikgu nak buat 50. Ini 7. Ini 10, 12, 6. 6, 12, 60. Okey, jadi sekarang ni cikgu buat dia negatif 54. Sama dengan negatif 54. Okey, cikgu nak kamu tengok macam mana cikgu selesaikan soalan dekat depan. Okey, tengok betul-betul macam mana cikgu buat. Cikgu tunjukkan satu-satu. Dengar betul-betul apa yang cikgu cakap. Okey, jadi sekarang ni bila ada kurungan, selesaikan kurungan dahulu. Ada yang dah tak buka kamera. Buka kamera. Okey, bila ada kurungan, maksudnya kita kena selesaikan kurungan. Kurungan cikgu dah ajar dah tadi. Yang tadi yang awal-awal kelas kita cikgu ajar dah kurungan. Jadi dekat sini ni 2. 2 darab dengan 5x. Tulis dekat bawah. 2 darab 5x. Supaya kita tak confuse. Okey.
Yang 2X dekat sini dia tak ada dalam kurungan. Jadi kita boleh terus salin 2X. Sekarang 2 darab 5X. 2 darab 5X dapat berapa? Cuba tekan kalkulator. 2 darab 5. Okey. 10. Okey, kita dapat dia 10. Maksudnya positif 10. X tu kena salin. Wajib salin 10X. 2 darab 5X yang cikgu tunjuk dia dapat sama dengan 10X. Jelas ke sampai situ? Jelas. Jelas. Okey. Ambil 2 ni darab pula dengan nombor yang kedua. 2 darab 3. 2 didarabkan dengan 3. Tekan kalkulator 2 darab 3 dapat berapa? 6. Maksudnya kalau dalam kalkulator 6, maksudnya kita kena letak simbol apa? Positif ke negatif? Ya, kita kena letak positif 6 sama dengan negatif 54. Jadi sekarang kita cek balik dalam kotak warna merah ni. Kita cek balik dalam kotak warna merah ni. Yang ada huruf. Samakan sebutan serupa. Okey, cikgu bulatkan 2X. Ada tak 2X ni ada tak kawan dia? Ada. Ada. Apa kawan dia? 10X. Mana satu kawan dia? 10X. Ya, 10X. Yang 6 ni ada tak kawan dia? Ada. Tak ada. Ada tak kawan dia nombor 6 ni? Ada. Mana satu kawan dia? 54. Negatif 54. Yang negatif 54. Kenapa 2X dengan 10X ni dikira kawan? Ada huruf. Ya, sebab ya. dia ada huruf. Kita tengok. Yang ada huruf kekal duduk belah kiri. Tengok nota ni je. Yang ada huruf duduk belah kiri. Jadi 2X dengan 10X ni dia dah memang duduk belah kiri. Ni kan persamaan. Kita anggap persamaan ni duduk tengah-tengah. Ini kiri. Ini kanan. Jadi 2X dengan 10X tu dah memang duduk belah kiri. Kita tulis sahaja balik. Negatif 54 yang huruf sahaja. Ni nota dia pula bawah. Yang nombor sahaja duduk belah kanan. Jadi ini nombor 6 ni kita kena alih ke kanan. Sebab apa? Sebab dia duduk belah kiri sekarang ni. Kita nak alihkan nombor 6 ni, kita kena ingat dia positif. Positif pindah ke sebelah. Dia jadi apa? Negatif. Ya, bagus. Pandai. Dia jadi negatif 6. Sekarang kamu boleh selesaikan 2X tambah 10X dapat berapa? 2X tambah 10X. 12. 12. Kalau cikgu tulis salin 12 sahaja, jawapan cikgu salah. 12X. 12 apa? 12X. 12X. Pandai. Sekarang tekan pula kalkulator negatif 54 dengan negatif 6 dapat berapa? Negatif 60. Ya, negatif 60. Pandai. 12 dengan X. Bila dia duduk sebelah-sebelah, maksudnya dia dalam keadaan apa? Darab. Kita nak alihkan 12 ni pergi ke sana. Darab pindah ke sebelah, dia jadi? Bahagi. Maksudnya negatif 60 per dengan 12. Jadi negatif 60 bahagi 12. Dapat berapa? 5. Salah. Ya, dia dapat negatif 5. Inilah jawapan dekat contoh yang cikgu tunjuk dekat depan. Okey, cikgu nak masing-masing salin macam mana cikgu tunjuk dekat depan. Okey. Kalau ada soalan boleh sahaja terus tanya cikgu. Okey. Jelas ke contoh yang cikgu bagi tu? Jelas. Okey. Okey, berdasarkan contoh yang cikgu bagi, cikgu nak masing-masing cuba buat soalan dekat depan. Okey, kejap cikgu tengah create soalan ni.
Okey, sekarang cikgu nak masing-masing cuba selesaikan soalan ni. Berapakah nilai X dia? Okey. Rujuk nota ni. Rujuk pula contoh yang cikgu bagi ni. Cuba selesaikan soalan ni. Okey. Cuba buat. Buat slow-slow. Buat slow-slow. Okay, cikgu bagi masa tu. Siapa ada soalan nak tanya je cikgu. Okay, cikgu bagi masa dulu Okey, kalau ada soalan tanya cikgu tahu, jangan diam. Okey, bagus ni. Siapa main Mobile Legend kat sini? Tak ada orang main. Bagusnya. Buat je dulu tahu. Usaha. Cikgu akan tunjuk juga. Cikgu akan tunjuk juga. Tapi cikgu nak kamu cuba usaha. Okey, dapat buat tak tu? Ke tengah buat lagi? Okey. Kalau confuse lagi, cikgu ubah. Okey, negatif 56 ni cikgu buat jadi positif 56. Okey, betul dah. Siapa yang tadi dapat jawapan negatif 76/9 tu dia dah betul dah. Bagus. Okey, sekarang cikgu ubah. Dia jadi positif 56. Okey. Cikgu ubah jawapan cikgu ubah soalan dia. Kamu tengok balik dekat depan ni. Negatif 56, cikgu ubah jadi positif 56. Okay, cikgu bagi masa 2 minit lagi. Sebenarnya siapa yang dah dapat jawapan ni kira dah betul dah tadi. Tapi cikgu ubah.
Okey ke? Cikgu nak dengar suara sikit, okey ke? Okey. 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 Okey, baik. Okey, cikgu tunjuk kat depan Sorry lah, cikgu ambil masa. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan macam mana cikgu selesaikan. Okey, ada yang tengah buat tu, sila buatkan. Teruskan. Ada yang rasa macam dia dah give up. Okey, ramai jenisan jawapan kat cikgu. Bagus. Okey, ada yang rasa dah give up, boleh tengok macam mana cikgu selesaikan. Okey, cikgu memang tak akan pergi lagi kepada 2 pemboleh ubah selagi cikgu tak kukuhkan 1 pemboleh ubah. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan macam mana cikgu nak selesaikan. Kalau yang rasa dia tengah buat, okey, buat je. Buat je. Okey, yang dah siap, okey boleh cek jawapan dengan cikgu punya soalan. Okey, yang pertama ni adalah kurungan. Kita buka dia punya kurungan. 2 darab dengan 2x. Jadi 5x ni dia tak ada dalam kurungan. Jadi kamu boleh sahaja terus salin 5x. 2 darab 2x. Tolong cikgu, 2 darab 2x dapat berapa? 4x. Okey, 4x. Maksudnya cikgu kena letak positif 4x. Okey, seterusnya kita dah selesai 2x ni. 2 ni darab pula dengan 10. 2 darab 10 dapat berapa? 20. Ya, kita dapat dia 20. Tapi kamu jangan lupa, tulis dia punya simbol positif 20. Sama dengan 56. Okey, tengok nota yang cikgu bagi dekat depan. Tengok nota yang cikgu bagi dekat depan. Yang ada samakan sebutan serupa. 5x. Mana satu sebutan serupa dengan 5x? 4x. Pandai, 4x. 20 sebutan serupa dia adalah 56. Jadi apa yang kita kena buat sekarang? Kita tengok pula nota ni. Yang ada huruf duduk belah kiri. Jadi 5x dengan 4x ni dia dah memang duduk belah kiri. Ni persamaan ni kita anggap dia duduk belah tengah-tengah. Ini kiri. Ini kanan. Jadi yang ada huruf 5x dengan 4x ni kita staykan dia duduk belah kiri. Kita kekalkan dia duduk belah kiri. 56 ni duduk kanan. Kita pindahkan positif 20 sebab apa? Sebab syarat yang seterusnya nombor sahaja duduk belah kanan. 20 ni positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi? Negatif 20. Pandai. 5x tambah 4x dapat berapa? 5x tambah 4x dapat berapa? 9. 9 apa? X. Ya, 9x. 56 tolak 20 dapat berapa? 36. 36. 9 dengan x. Dia duduk sebelah-sebelah. Maksudnya dia dalam keadaan darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi? Bahagi. Ya, dia jadi bahagi. 36 bahagi 9 dapat berapa? 4. Inilah cara nak selesaikan. Inilah jawapan dia. Jadi cikgu harap siapa-siapa yang tak dapat tu sila salin. Salin balik. Apa yang kamu tulis tu salin balik. Fahamkan balik. Macam mana cikgu ajar satu-satu. Jelas ke soalan yang cikgu tunjuk ni? Dah. Okey, jadi cikgu harap semua jelas. Semua boleh faham. Semua boleh take note. Salin. Salin tak ni apa yang cikgu tunjuk semua kat depan ni? Salin.
Ah, So, okey. Okey, ada yang dah tutup kamera. Buka kamera, buka kamera. Buka kamera. Okey, ramai ramai yang jawab Okey. Jadi cikgu nak kamu semua dapat. Cikgu nak kamu semua dapat. Okey. Jadi kita akan pergi kepada kita punya objektif kelas kita pada hari ini. Boleh buka yang kamu print tu. Cikgu akan tunjuk macam mana cara menyelesaikan soalan dekat depan. Boleh tengok macam mana cikgu selesaikan soalan dekat depan. Okey, inilah apa yang kita nak belajar hari ni. Okey, ready untuk salin apa yang cikgu tulis. Ready untuk salin apa yang cikgu tulis. Okey, dah ready belum? Cikgu nak tunjuk dah ni. Ready. Okey. Okey. Okey, seorang je ready. Mana lagi suara yang lain ni? Cikgu nak dengar sikit suara yang lain. ready. Okey. Sebab apa? Sebab dekat sini kita dah ada 2 huruf. Iaitu huruf pertama kita nak cari huruf X tu berapa. Huruf kedua kita nak cari berapakah nilai dia. Kita boleh nak cari X tu berapa dan kita nak cari Y tu berapa. Jadi, step yang pertama, dia ada 2 kaedah tau kalau kita nak selesaikan ni. Jadi, kaedah dia yang pertama adalah kita panggil dia kaedah penggantian. Jadi, kalau mak kamu ke, ayah kamu ke, guru kamu ke tanya, belajar apa tuition malam ni? Kamu kata, kamu belajar kaedah penggantian. Menyelesaikan 2 pemala ataupun 2 huruf dengan menggunakan kaedah penggantian. Okey, macam mana nak gantikan tu? Okey, step yang pertama adalah kamu namakan persamaan. Okey, tengok ni Ini Y sama dengan 6X tolak 11. Yang kedua, negatif 2X negatif 3Y sama dengan negatif 7. Kita namakan kita punya persamaan. Kamu kena namakan persamaan bagi kamu jelas. Kamu nak panggil dia apa? Okey, nama persamaan ni janganlah bagi nama yang ini Ali, yang ini Abu. Susahlah. Jadi nak namakan persamaan kamu just tulis. Ambil senang je. Ini persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua. Itu sahaja cara kita nak namakan persamaan. Jangan bagi nama, ini nama Ali, ini nama Abu, ini nama Sarah. Jangan macam tu. Jadi kita namakan dia dengan nombor. Jelas ke macam mana cikgu namakan persamaan tu? Jelas. Okey, cikgu harap jelas. Okey, step yang kedua, cikgu gantikan. Tengok macam ni. Ini yang dinamakan penggantian. Menggantikan. Salin tau ni Menggantikan. Apa yang nak digantikan? Okey, sekarang ni kamu kena tengok dekat persamaan pertama ni dia ada Y, dia ada huruf Y dengan dia ada huruf X. Dekat persamaan kedua ni, dia ada huruf X, dia ada huruf Y. Kamu kena fikir. Macam mana aku nak wujudkan satu persamaan yang ada satu sahaja huruf? Macam mana nak buat satu persamaan tu ada satu sahaja huruf? Okey, jadi cara dia kita gunakan kaedah penggantian. Macam mana? Okey, cikgu salin balik Y sama dengan 6X tolak 11. Negatif 2X tolak 3Y sama dengan negatif 7. Okey, kita tengok. Di persamaan pertama, ini persamaan pertama yang cikgu buat macam ni. Ini persamaan pertama, 6X tolak 11. Dia dah samakan. Y tu sama dengan 6X tolak 11. Kita ambil Y itu sama dengan berapa di persamaan pertama, kita masukkan, kita gantikan ke dalam Y di persamaan nombor 2. Macam mana? Ini persamaan nombor 2. Okey, salin tahu ni. Okey, ini persamaan nombor 2. Okey, macam mana kita nak salin balik lepas ni? Negatif 2X, negatif 3. Untuk yang Y ni,
Dia tak jadi bukan Y dah. Sebab apa? Sebab kita dah gantikan. Kita masukkan 6X tolak 11 ke dalam Y ni. Dekat persamaan pertama ni Y sama dengan 6X tolak 11. Kita masukkan 6X tolak 11 ni ke dalam diri Y tu. Jadi macam mana? Kita buka kurungan 6X tolak 11. Tutup kurungan. Sama dengan negatif 7. Inilah yang dinamakan menggantikan. Jadi, kamu tengok dekat persamaan ni. Dekat sini, dia dah ada satu sahaja huruf. Iaitu huruf X sahaja. Dia dah hilang dah Y dia. Kenapa kita hilang dah Y dia? Sebab Y dekat sini kita dah gantikan dengan Y di persamaan nombor 1. Jelas ke? Cikgu tunjuk dekat depan. Jelas. Jelas. Okey, jadi sebenarnya sampai sini adalah soalan yang tadi. Ini adalah benda yang baru, tapi yang bawah ni bukan benda baru dah. Ini yang kita buat tadi. Ini adalah apa yang kita selesaikan tadi. Kamu tengok ni, negatif 2X tolak 3 dalam kurungan 6X tolak 11. Tutup kurungan sama dengan negatif 7. Yang ni benda tadi. Ini adalah soalan yang tadi. Cikgu suruh kamu selesaikan tadi tu. Tapi kamu kena faham sebelum kamu nak selesaikan sampai sini, kamu kena faham macam mana cikgu gantikan. Okey, persamaan pertama ni dia bagi tahu Y ni sama dengan berapa? Y ni sama dengan 6X tolak 11. Masukkan 6X tolak 11 ni ke dalam Y di persamaan nombor 2. Jadilah dia jadi macam ni. Jadi ini dah bukan benda baru dah. Cikgu selesaikan negatif 2X. Ambil anak panah. Kurungan tu tandanya darab. Negatif 3 darab 6X dapat berapa? Tekan kalkulator. Negatif 3 darab 6X dapat berapa? Yuk. Ada kalkulator tak tu? Negatif 3 darab negatif 6. Negatif 3 darab 6 dapat berapa? Okey, negatif 18X. Okey, lepas tu kita tekan pula negatif 3 darab negatif 11 dapat berapa? Negatif 33. Salah. Yes. Negatif 33. 3. Ya, kita dapat 33 sahaja. Iaitu bila 33 sahaja, kita kena tulis positif 33 sama dengan negatif 7. Jelas ke yang time cikgu buka kurungan tu? Boleh nampak ke? Boleh. Okey. Jadi, seterusnya macam ni kita bulatkan. Negatif 2X. Apa geng bagi negatif 2X? Apa kawan dia? Mana satu kawan negatif 2X? Mana satu sebutan serupa dengan negatif 2X tu? 18X. Negatif 18X. Jadi, 33 dengan negatif 7 ni dikira sebagai kawan. Seterusnya, kita kena bawa 33 tu pindah ke sebelah. Ni negatif 2X, ni negatif 18X, dia mesti duduk belah kiri sebab dia nombor. Sekarang negatif 7 ni dengan 33 ni kita kena sekalikan. 33 ni positif pindah ke sebelah dia jadi? Negatif. Ya, dia jadi negatif 33. Jadi dekat sini kita dah boleh selesaikan. Kita dah boleh selesaikan. Negatif 2X, negatif 18X dapat berapa? Tekan kalkulator. Negatif 2, negatif 18 dapat berapa? 20. Ya, negatif 20X. Negatif 20X. Lepas tu kita selesaikan pula negatif 7 dengan negatif 33 dapat berapa? Tekan kalkulator. Negatif 40. Ya, kita dapat negatif 40. Negatif 20 dengan X ni darab pindah ke sebelah. Kita akan dapat bahagi. Tekan pula negatif 40 bahagi negatif 20 dapat berapa? Dapat 2. Dapat 2.
Ini adalah cara menyelesaikan soalan X. Ini kita baru dapat X tau. Kita baru dapat X. Sekarang ni kita dapat X tu sama dengan 2. Jelas ke macam mana cikgu buat X sama dengan 2 tu? Boleh faham ke? Jelas. Boleh. Boleh. Okey. Okey, cara nak cari nilai Y pula. Kita ambil X sama dengan 2 ni. Cikgu ambil X sama dengan 2 ni. Cikgu ambil persamaan pertama. Cikgu ambil di persamaan pertama sebab dia dah bagi tahu dah. Y sama dengan 6X tolak 11. Kan X ni sama dengan 2. Kita ambil 2 ni. Kita gantikan ke dalam ni. Macam mana? Y sama dengan 6 dalam kurungan 2 tolak 11. Jadi 6 darab dengan 2 dapat berapa? 6 darab dengan 2 dapat berapa? Tekan kalkulator. Ya, 12. kita dapat 12. Tolak dengan 11. Jadi 12 tolak dengan 11. Kita dapatlah jawapan dia 1. Inilah jawapan dia. X kita dapat 2. Y kita dapat dia 1. Ini adalah cikgu nak fokus betul-betul ni. Sebab apa? Sebab ini adalah apa yang kita nak belajar malam ni. Okey, salin yang cikgu tulis. Salin apa yang cikgu tulis dekat sini. Okey, boleh faham ke ni cikgu tulis sini? Boleh. Boleh cikgu. Boleh. Ada soalan tak nak tanya yang cikgu tulis dekat sini ni? Tak ada cikgu. Okey. Okey. Okey, sekarang ni berdasarkan contoh yang cikgu bagi tadi, cikgu nak masing-masing cuba buat soalan nombor 3. Buat soalan nombor 3 ni, bagi tahu cikgu, berapakah nilai X yang kamu dapat, berapakah nilai Y yang kamu dapat. Okey, boleh cuba buat ni. Nombor 3 ni. Boleh cikgu. Boleh. Okey. Cuba buat dulu. Buat dulu. Okey, buat Cikgu bagi masa. Nanti cikgu akan tunjuk juga jawapan dia berapa. Emir Yusof, boleh buat tak tu Emir Yusof? Boleh buat, boleh. Yang lain buka kamera. Cikgu nak tengok kamu tengah buat tu. Cikgu nak tengok. Buka kamera yang lain.
Okey, cikgu bagi masa kan. Nanti cikgu akan buat slow-slow. Okey. Bagus, ada yang dapat bagus, ada yang dah send dah kat cikgu. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan. Betul bagus. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan kepada masing-masing macam mana cara nak selesaikan. Cikgu selesaikan slow-slow. Okey, kamu tengok ni. Yang tengah buat tu teruskan buat. Cikgu buat slow-slow je ni. Cikgu akan buat step by step. Cikgu buat langkah. Slow-slow. Okey. Kalau kamu rasa kamu dah buat tu salah, terus betulkan. Okey, yang pertama adalah cikgu namakan persamaan ni. Ini persamaan pertama. Ini persamaan kedua. Okey, cikgu harap yang tu kamu tak ada masalah. Okey. Yang ini adalah seterusnya kita proceed kepada langkah yang seterusnya, iaitu nama dia adalah langkah penggantian. Penggantian. Maksudnya apa? Maksudnya kita nak ambil Y sama dengan negatif 3X tambah 5 ni. Kita nak gantikan. Ni persamaan pertama. Kita nak gantikan dy di persamaan nombor 2. Macam mana tu? Okey. Tengok ni Y di persamaan pertama ni. Dia negatif 3X tambah 5. Kita masukkan ke dalam Y di persamaan nombor 2. Dia jadi macam mana? 5X tolak 4. Yang Y ni dia tak salin dah. Dia tak ada dah Y tu. Sebab apa? Sebab kita dah gantikan dengan ni. Jadi kita akan dapat negatif 3X tambah 5. Tutup kurungan. Sama dengan negatif 3. Jadi dekat sini kamu dah boleh dapat nilai X. Sebab apa cikgu cakap kamu dah boleh dapat nilai X? Yang ini kamu tengok balik dekat persamaan ni. Kamu hanya ada X sahaja. Jadi kamu dapat nilai X 5X tolak 4 dalam kurungan negatif 3X tambah 5. Tutup kurungan sama dengan negatif 3. Okey, cuba selesaikan. Macam mana nak dapat nilai X tu? Okey, agak-agak boleh buat tak tu? Cikgu bagi masa lagi kan? Boleh. Okey, bagus. Okey. Buat Okey, betul. X tu jawapan dia 1. Bagus. Y tu jawapan dia 2. Bagus, siapa yang dah dapat buat? Bagus. Okey, bagus. Cikgu tunggu lagi. Cikgu tunggu lagi. Cikgu bagi 1 minit lagi. Cuba selesaikan X tu berapa. Okey, okey, habis dah masa cikgu akan buat X ni. Cikgu nak kamu tengok slow-slow. Dan cikgu nak kamu tengok slow-slow macam mana cikgu selesaikan. Yang tak dapat tu boleh tengok cikgu. Okey. Tolong cikgu juga sebab cikgu tak ada kalkulator ni. Tolong cikgu juga macam mana nak jawab ni. Cikgu tak tahu ni. Tolong cikgu tekan kalkulator. Sekarang ni bila ada kurungan, kita kena buka dulu kurungan. Kita ambil nombor dekat luar.
Bila kamu nak ambil nombor dekat luar, kamu kena ingat nombor dekat luar tu bukan 4, bukan 4, tapi dia adalah negatif 4. Jadi cara kalau kamu nak darabkan negatif 4 darab dengan dia dekat dalam tu dia bukan 3, dia adalah negatif 3x. Jadi tekan kalkulator, negatif 4 darab negatif 3 dapat berapa? Negatif 3. Negatif 4 darab negatif 3 dapat berapa? Negatif 7. Salah. Cuba tekan kalkulator. Negatif 4 darab negatif 3. Dia akan dapat 12. Bila dia dapat 12, maksudnya kita kena tulis positif 12x. Sebab apa? Sebab dia ada x dekat sini. Okey, nice try. Okey. Sekarang ni kita ambil pula negatif 4 darabkan dengan nombor kedua. Negatif 4 darab 5 dapat berapa? Negatif 4 darab 5 dapat berapa? Bukan 20. Negatif 20. Ya, negatif 20 sama dengan negatif 3. Itu cikgu nak highlight. Bila dia ada negatif, jangan abaikan dia punya negatif. Okey, step yang seterusnya kita bulatkan. Kita bulatkan nombor yang serupa. Sebutan yang serupa. Agak-agak 5x, mana satu sebutan serupa dengan 5x ni? Apakah sebutan serupa untuk 5x? 12x. Ya, 12x. Dia dikira sebagai serupa sebab 5 ni dia ada x. 12 ni pun dia ada x. Seterusnya negatif 20 dengan negatif 3. Okey, 5x dengan 12x. Yang huruf duduk belah kiri. Jadi dia dah memang duduk belah kiri. 15x dengan 12x. Yang nombor sahaja negatif 3 itu dah memang duduk belah kanan. Kita alihkan negatif 20. Negatif 20 pindah ke sebelah dia jadi berapa? Negatif pindah ke sebelah dia jadi? Positif. Ya, dia jadi positif 20. Bagus. 5 tambah dengan 12. Dapat berapa 5 tambah 12? Tekan kalkulator. 5 tambah 12 dapat berapa? 17x. Betul. Sekarang kita buat pula. Negatif 3 tambah 20 dapat berapa? Negatif 3 tambah 20 dapat berapa? Kita dapat dia 17. 17 ni kita pindah ke sebelah. 17 bahagi 17. Dapat berapa 17 bahagi 17? 1. Jadi inilah jawapan X. X kita adalah 1. X kita adalah 1. Jadi, bila kita dah dapat nilai X, kita tulis X sama dengan 1. Sekarang ni kita nak cari nilai Y. Kamu boleh guna persamaan pertama. Y sama dengan negatif 3X tambah 5. Jadi 1 dekat sini kita masukkan ke dalam ni. Jadi Y sama dengan negatif 3. X ni dia tak jadi X dah. Dia jadi 1 tambah 5. Jadi Y sama dengan negatif 3 darab 1. Dia dapat negatif 3 tambah 5. Jadi negatif 3 tambah 5 kamu dapat berapa? Cuba tekan kalkulator. Dia dapat berapa? Tekan kalkulator. Negatif 3 tambah 5 dapat berapa? Ya, dia dapat 2. Dia bukan dapat negatif 2. Dia dapat 2. Inilah jawapan untuk Y dengan X. Cuba perhatikan satu-satu barisan. Cikgu tunjuk satu-satu tu, kamu perhatikan. Kat mana saya silap? Okey. Yang tak dapat, sila salin. Buat correction. Salin balik besar-besar. Salin kemas-kemas. Okey.
Boleh ke kita cuba lagi satu soalan? Kita cuba lagi soalan yang lain, boleh ke? Boleh, boleh. Boleh. Okey. Yang lain macam mana? Cikgu tak dengar suara. Yang lain? Boleh. Okey. Sekarang merujuk kepada soalan nombor 2. Cikgu nak kamu cuba selesaikan soalan nombor 2. Mana soalan nombor 2 tu? Okey ni. Rujuk contoh yang cikgu bagi. Rujuk contoh yang cikgu bagi. Cikgu terangkan satu-satu tu. Okey. Salin dalam buku nota kamu. Salin dalam buku nota kamu. Okey. Daripada soalan dan contoh yang cikgu terang dekat depan, cuba selesaikan yang cikgu petakkan ni. Cikgu bagi masa. Okey, bagi tahu cikgu kalau ragu WhatsApp cikgu. Cikgu tolong Y dengan X. Cuba selesaikan. Okey, cuba untuk selesaikan. Okey, ada yang dah tutup kamera tu, buka kamera.
Okey, cikgu namakan. Boleh terus buat. Cikgu akan namakan. Okey, cikgu akan terangkan. Cikgu akan terangkan. Okey. Masing-masing sambil-sambil tu boleh tengok. Okey, sebab tu penting kita namakan persamaan. Ini adalah persamaan pertama. Ini adalah persamaan kedua. Jadi daripada persamaan pertama dengan kedua ni, kita decide apa yang nak kena gantikan. Kita ambil Y dekat persamaan kedua. Sebab apa? Sebab dia dah bagi tahu Y tu sama dengan berapa. Kita salin Y dekat persamaan kedua. Ini persamaan kedua. Masuk ke dalam persamaan pertama. Dia terbalikkan pula macam tadi. Jadinya, ini adalah persamaan kedua. Ini persamaan pertama. Cikgu nak highlight dekat situ. Dia tak semestinya kita ambil persamaan pertama ganti kepada persamaan kedua. Dia boleh jadi daripada persamaan kedua masukkan kepada persamaan pertama. Jadi ambil persamaan Y sama dengan X tolak 1. Masukkan ke dalam persamaan ni. Persamaan nombor 1. Jadi bila kita dah gantikan kita dapat macam mana? 2X tolak 3. 2X tolak 3. Y ni dah tak jadi Y dah. Dia jadi ni X tolak 1. X tolak 1 sama dengan negatif 1. Jadi daripada dekat bawah ni kita dah boleh guna untuk mencari nilai X. Boleh terus selesaikan macam mana nak dapat nilai X. Ini kita dah belajar tadi. Okey, cuba buat. Jangan risau, cikgu akan tunjukkan juga jalan kerja dia. Yang penting kita cuba. Oh, bagus. Ada yang dah siap. Bagus. Bagus. Pandai. Okey, kita bagi masa sikit bagi kawan-kawan yang lain buat. Okey, bagus. Pandai. Okey, ada yang dah siap lagi. Okey, teruskan buat. Okey. Salah tak apa, Cikgu akan tunjukkan juga jawapan dia. Okey, jadi cikgu akan mula untuk selesaikan mencari nilai X. Boleh tengok kat depan. Okey, mula-mula bila ada kurungan, tak ada apa yang berubah. Ini adalah soalan yang cikgu dah tunjuk dari tadi. Okey, 2X tu boleh salin sebab apa? Sebab fokus kita kat sini adalah kita nak buka kurungan. Negatif 3 darab X. Negatif 3 darab X. Kita akan dapat negatif 3X. Macam tu. Negatif 3 darab pula dengan negatif 1. Ingat negatif 3 darab pula dengan negatif 1. Jadi kat sini cikgu harap jelas. Okey, bulatkan geng dia. Bulatkan sebutan yang serupa. Ni 2X, ni negatif 3X. Dia dikira sebagai sebutan serupa sebab apa? Sebab dekat sini ada X, dekat sini pun ada X. Ni 3 dan ni negatif 1. Jadi positif 3
pindahlah ke sebelah 2x tolak 3x. Kekal dekat belah kiri sebab apa? Sebab dia huruf sahaja. Jadi ni negatif 1. Positif pindah ke sebelah. Nak dengar sikit suara masing-masing. Positif pindah ke sebelah. Jadi Negatif. Negatif. X. Negatif 1. Negatif 3. Cikgu Kamu like. tekan kalkulator. Oh iya ke? Okey, kejap. Okey, sekarang cikgu lihat lagi tak? Okey, Tak. Afikah, cikgu lihat lagi tak? Tak. Lag sikit. Like sikit je. Okey. Negatif 1 dengan negatif 2 dia dapat lihat sikit. Okey, kejap cikgu restart wifi cikgu kejap. Tapi sebelum tu skrin cikgu boleh nampak tak skrin cikgu? Boleh. Boleh. Okey. Okey, tak apa, tengok skrin cikgu dulu. Sambil-sambil tu kalau cikgu lag, kamu tengok skrin cikgu sebab cikgu nak restart wifi ni. Negatif 1 ni darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Negatif 4 bahagilah dengan negatif 1. Kamu boleh tekan kalkulator, kamu akan dapat 4. Kamu akan dapat 4. Okey, cikgu terus. Bila kita dah dapat X ni sama dengan 4, kita tulis kat atas X ni sama dengan 4. Dengan X tolak 1 ni, 4 ni kita masukkan dalam ni. Jadi 4 tolak dengan 1, kita dapat Y sama dengan 3. Inilah jawapan untuk X dan inilah jawapan untuk Y. Okay. Cikgu minta izin cikgu restart kamera. Cikgu restart wifi cikgu sekejap. Okay. Sebelum cikgu restart, boleh faham tak yang ni? Contoh yang cikgu tunjuk dekat depan ni. Boleh nampak tak? Macam mana flow dia, jelas ke masing-masing? Jelas. Okey. Emir Yusof nak jelas ke Emir Yusof? Jelas. Okey. Okey, salin salin. Salin ni semua. Okey, Afikah dapat tak salin yang cikgu tunjuk kat depan ni? Dapat. Okey. Okey, kita akan proceed kepada satu lagi contoh. Satu lagi contoh cikgu nak kamu cuba buat, iaitu soalan nombor 4. Okay, banyak dah soalan yang kita buat ni. Okey. Berdasarkan soalan yang cikgu selesaikan dekat depan, cuba selesaikan soalan nombor 4. Cuba selesaikan soalan nombor 4. Okey, yang dah tutup kamera tu, buka kamera. Selesaikan soalan nombor 4. Adjust cikgu punya internet, harapnya dah tak lag dah.
Okey, rujuk contoh tu rujuk contoh. Cuba buat. Rujuk contoh, cuba buat. Jangan buat dulu. Tengok dulu contoh yang cikgu buat step by step, baru kamu buat. Okay, nanti cikgu tolong juga, jangan risau. Okey, cuba buat. Okey, bagus. Dah ada yang dapat buat. Bagus. Okey. Okey. Yang lain tengah mencuba lagi ke? Okey. Nak cikgu mula terang ke ataupun kamu nak cuba dulu? Cuba dulu. Okey, cuba dulu Tapi cikgu terangkan sikit dulu Cikgu terangkan sikit-sikit je cikgu terangkan. Okey. Okey, cikgu nak kamu tengok sikit je cikgu tak terangkan sampai habis, cikgu terangkan sikit je dulu. Okey. Ini persamaan pertama. Ini persamaan kedua. Jadi, cikgu gantikan nilai Y tu kita dah dapat di persamaan nombor 2. Ni persamaan nombor 2 Y sama dengan negatif 5X tolak 17. Ini adalah persamaan nombor 2. Cikgu masukkan ke dalam persamaan nombor 1. Negatif 3X negatif 3Y sama dengan 3. Ini adalah persamaan nombor 1. Itu yang penting untuk kita namakan. Jadi dekat sini, daripada sini kita masukkan, kita gantikan di persamaan nombor 2. Dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi negatif 3X negatif 3Y ni. Dia tak jadi Y dah. Dia digantikan dengan negatif 5X negatif 17 dalam kurungan sama dengan 3. Jadi dari nilai X dia berapa? Negatif 3X. Negatif 3 dalam kurungan. Negatif 5X tolak 17 dalam kurungan sama dengan 3. Cuba cari nilai X. Cari nilai X dia. Ada soalan tanya cikgu, jangan diam. Tanya cikgu, jangan diam. Cikgu di sini sahaja nak bantu kamu. Okey, bagus. Ada yang dah dapat buat. Baru 7 orang ni dah siap. Mana yang lain ni?
Okey. Cikgu tunggu ni, cikgu tunggu. Okey, bagus. Dah dapat nilai X, boleh teruskan cari nilai Y. Alamak, besar sangat. Okey, cikgu tengok ni. Okey. Jadi cikgu tengok, cikgu nak tunjuk dekat kamu cara mencari nilai X. Okey, cikgu kalau boleh nak tunjuk lagi satu soalan tau. Kamu tengok kat sini. Okey, boleh masing-masing boleh buka kamera. Cikgu nak tunjuk kepada kamu macam mana nak selesaikan soalan dekat depan. Okey, yang sekarang ni macam tadi je, dia macam biasa je. Yang dekat luar darab dengan yang belah dalam. -3 darab -5x. -3 darab -5x. Cuba tekan kalkulator, dapat berapa? -3 darab -5. Tekan kalkulator, dapat berapa? 15. 15. Maksudnya dia dapat positif 15. Jadi X ni salin macam biasa. Okey. Seterusnya, -3 darab pula dengan -17. Sekarang ni -3 darab -17 dapat berapa? Tekan kalkulator. Cepat. Tekan kalkulator. -3 darab -17. 51. 51. Berapa? Tak dengar. 51. Okey. 51 sama dengan 3. Okey, dekat situ adalah cara kita buka kurungan. Seterusnya, macam biasa kita samakan sebutan -3x dengan positif 15x. Dia dikira sebagai sebutan yang sama. Sebab apa? Sebab dia ada x. Yang ni 51 dengan 3 ni dikira sama. Sebab apa? Sebab dia tiada huruf. Yang ada huruf duduk belah kiri, -3x tambah 15x sama dengan 3. Positif 51. Positif. Pindah ke sebelah dia dapat berapa? Positif pindah ke sebelah jadi? Negatif. Ya, Negatif. positif pindah ke sebelah. Dia akan jadi negatif. Negatif 51. Okey, jadi sekarang bila dia ada negatif 3x dengan tambah 15x, kita boleh selesaikan. Negatif 3 tambah 15. Kamu selesaikan, kamu akan dapat 12x. Okey, tekan kalkulator 3 tolak 51. Dapat berapa? Negatif 48. Negatif 48. Negatif 48. 12 ni pindah ke sebelah. 12 pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. Negatif 48 bahagi 12. Dapat berapa? Dapat negatif 4. Ya, inilah jawapan X tu. Jawapan X adalah negatif 4. Okey. Bila kita dah dapat X, kita cuba nak cari nilai Y. Kita ambil yang mudah. Dia dah bagi Y ni berapa? Okey, X kita akan dapat negatif 4. Jadi dekat sini dia dah dapat Y sama dengan negatif 5X negatif 17. Ambil negatif 4 ni masuk ke dalam X ni. Jadi, Y sama dengan negatif 5, masukkan negatif 4. Negatif 4 dalam kurungan, tolak 17. Jadi, Y negatif 5 darab negatif 4. Kita dapat 20. Tolak 17. 20 tolak 17, kita dapat dia 3. Ini adalah jawapan untuk Y.
Okey, itu adalah jawapan untuk X dan jawapan untuk Y. Jelas ke masing-masing? Boleh faham ke cikgu tunjuk kat depan ni? Jelas. Yes. Boleh. Okey. Okey, buka kamera. Okey. Okey, salin. Salin yang cikgu tunjuk dekat depan ni. Lepas ni cikgu akan tunjukkan satu contoh. Cikgu akan tunjukkan satu contoh, tu contoh yang terakhir dah. Tapi cikgu bagi masa untuk kamu salin. Kalau ada soalan nak tanya cikgu, tanya je. Tanya je. Nanti cikgu jawab. Okey, cikgu bagi masa 1 minit. 1 minit untuk salin. Okey, dah habis salin belum? Dah habis salin belum? Cikgu nak tunjuk contoh yang terakhir dah malam ni. Dah. Okey, semangat sikit. Dah ke belum? Dah last dah ni. Dah. Okey. Okey. Jadi, pada malam ini, contoh yang terakhir untuk hari ini, cikgu nak kamu pergi kepada contoh yang dia tak bagi Y tu sama dengan berapa. Contoh yang dia tak bagi Y tu sama dengan berapa. Iaitu kamu tengok kepada soalan nombor 7. Kamu tengok kepada soalan nombor 7. Kejap ada kawan-kawan nak masuk ni. Alamak, tak nampak pula. Okey, kita tengok kepada soalan nombor 7. Kalau yang tadi dia bagi tahu apa? Dia bagi tahu dia mention terus Y itu sama dengan berapa. Tapi sekarang ni dia tak bagi. Dia tak bagi Y itu berapa. Dia tak bagi Y itu berapa. Jadi sekarang ni adalah yang terakhir dah. Macam mana kita nak buat kalau dia tak bagi Y itu berapa? Kamu boleh buka balik. Kamu dah buat banyak dah soalan dengan cikgu. Kamu boleh tengok balik soalan-soalan yang kamu buat tadi. Semua soalan yang kamu buat tadi, dia bagi Y sama dengan berapa? Y sama dengan 3X tambah 2 ke? Y sama dengan berapa ke? Kamu tengok balik semua soalan yang kamu selesaikan tadi. Tapi dekat soalan nombor 7, dia tak bagi tahu pun Y itu sama dengan berapa. Dia tak bagi tahu pun Y itu sama dengan berapa. Jadi sama je step dia. Kita ambil ni persamaan pertama, ini persamaan nombor 2. Kita sendiri yang akan keluarkan Y itu sama dengan berapa. Kita sendiri keluarkan. Contoh daripada persamaan pertama. Negatif 4X tambah Y sama dengan 6. Ini persamaan pertama kita. Kita sendiri keluarkan Y itu. Jadi macam mana kita nak samakan dengan Y ni? Jadi kita kena alihkan negatif 4X pindah ke sana. Y sama dengan 6. Negatif pindah ke sebelah dia jadi positif 4X. Jadi inilah kita punya Y sekarang ni. Inilah kita punya Y. Dapat daripada mana? Dapat daripada persamaan pertama. Macam mana kita dapat? Kita alihkan negatif 4X yang duduk belah kiri pindah ke belah kanan. Jelas ke macam mana cikgu tunjuk tu? Jelas. Sangat. Okey. Jadi sekarang kita ambil di persamaan nombor 2. Ni persamaan nombor 2. 5X tolak Y sama dengan 21. Ingat, kalau dia huruf sahaja kamu boleh je tambah 1 dekat sini. Ni adalah persamaan nombor 2. Okey, gantikan Y dekat persamaan nombor 1, masuk kepada Y di persamaan nombor 2. Dia akan jadi apa? Negatif 5X, negatif 1 ni Y. Y ni dah tak jadi Y dah. Dia jadi 6 tambah dengan 4X. Sama dengan
21. Inilah jawapan dia. Ini adalah jawapan untuk penggantian dia. Jadi macam biasa, lepas kita dah gantikan, kita selesaikan macam biasa. Negatif 5x, negatif 1 darab dengan 6 tambah 4x sama dengan 21. Ini yang pertama cikgu nak ajar sebelum kita habiskan kelas. Cikgu ajar apa? Cikgu ajar kamu macam mana nak keluarkan y itu sama dengan berapa. Tu warna hijau tu cikgu ajar kamu. Okey, fokus. Dah last dah ni. Fokus. Okey, cikgu buka kurungan. Cikgu buka kurungan. Negatif 1 darab 6. Ni salin semua salin Negatif 5x negatif 1 darab dengan 6. Kita dapat negatif 6. Buka pula negatif 1 darab dengan 4x. Kamu akan dapat negatif 4x sama dengan 21. Bulatkan sebutan yang serupa. Negatif 5x sama dengan negatif 4x. Negatif 6 sama dengan 21. Jadinya yang ada huruf duduk belah kiri. Negatif 5x dengan negatif 4x. 21 yang ada huruf sahaja duduk belah kanan. Jadi negatif 6 ni dia duduk belah kiri. Kita pindah ke sana. Negatif pindah ke sebelah jadi positif. Salin Okey, seterusnya negatif 5x dengan negatif 4x kita selesaikan. Kita akan dapat negatif 9x. 21 tambah dengan 6 kita dapat 27. Negatif 9 darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. 27 bahagi negatif 9. Dekat sini kamu akan dapat x sama dengan negatif 3. Okey, ini adalah cara cikgu selesaikan untuk mencari nilai x. Kamu tengok satu-satu. Cara nak cari nilai x ni adalah cara yang kita dah selesaikan daripada awal kelas lagi. Buka kurungan, samakan sebutan, tambah pindah sebelah jadi tolak, tolak pindah sebelah jadi tambah. Lepas tu darab pindah sebelah jadi bahagi. Itulah yang kita ulang dalam kelas ni. Okey, sampai sini jelas ke macam mana cikgu cari nilai x? Jelas. Okey, bagus. Untuk yang kedua, cikgu nak ajar kamu sesuatu. Bila kamu dah dapat nilai x, kamu sebenarnya boleh sahaja gunakan persamaan pertama dengan persamaan kedua untuk mencari nilai y. Contoh. Cikgu pakai di persamaan pertama. Ini negatif 4x tambah y sama dengan 6. Ini persamaan pertama. Cikgu gunakan pen warna biru. Okey, x kita negatif 3. Kita gantikan negatif 3 dalam x tu. Tambah y sama dengan 6. Negatif 3 darab negatif 4. Negatif 4 darab negatif 3 kita dapat 12. Y sama dengan 6. 12 ni bawa ke sebelah. Y 12 ni positif. Jadi, bila kita bawa ke sebelah dia jadi negatif. Jadi, y tu sama dengan negatif 6. Ini adalah apabila kamu boleh salin kamu boleh salin. Ini adalah apabila kita menggunakan persamaan pertama. Cikgu boleh ke nak selesaikan kalau kita guna persamaan nombor 2? Okey, cikgu selesaikan. Okey, tengok ni. Ini negatif 5x. Negatif y sama dengan 21. Ingat kalau negatif y tu kita boleh tulis negatif 1y. Okey, sekarang ni negatif 3. Cikgu guna pen warna hijau. Negatif 5x. Sini negatif 3. Kita masukkan negatif 3 dekat sini. Ini negatif y 21. Negatif 5 darab negatif 3 kita dapat 15. Tolak y sama dengan 21. 15 ni positif. Alih ke sebelah sana. Dia akan jadi negatif. Jadi selesaikan kita akan dapat 6. Y tu negatif 1 kita pindah ke sebelah. Dia akan dapat y sama dengan negatif 6. Jadi kamu boleh tengok yang cikgu selesaikan dekat depan. Ini adalah perkara kedua cikgu nak jelas dekat kamu. Walaupun kamu dah dapat nilai x, untuk dapat nilai y tak ada syarat. Kamu boleh pakai di persamaan nombor 1. Kamu boleh juga selesaikan nilai y guna persamaan nombor 2. Tak kisah.
Selagi jalan kerja kamu betul, cara kamu alih-alihkan betul, kamu akan dapat nilai Y yang sama sahaja. Jadi, berdasarkan contoh yang cikgu tunjuk dekat depan ni, cikgu nak masing-masing screenshot, masing-masing save, masing-masing salin dalam buku nota. Jadi, kita punya kelas pun sudah habis. Tapi cikgu nak at least kita dapatlah sesuatu. Ini susah. Cikgu tak cakap ni adalah tajuk yang mudah. Sebab form 5 sendiri ambil masa untuk faham benda ni. Tapi cikgu akan tolonglah. Tengok balik rekod video. Buat homework yang cikgu terangkan. Nanti cikgu akan send rekod video untuk homework juga. Okey. Jadi sampai situ sahajalah kelas kita pada malam ni. Cikgu mengucapkan terima kasih banyak-banyak. Jadi kita jumpa pula minggu hadapan. Okey semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cikgu. Okey, sama.